الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Ya, Nabi SAW dalam hadis ini, sahabat itunya, pada suatu hari Nabi SAW membagi wasiat arah kami. Dan wasiatnya itu satu wasiat yang sangat-sangat menyentuh hati lah, menggegarkan jiwa kami itunya, dan menyebabkan kami menitiskan air mata. Sehingga durang mengatakan, ya Rasulullahnya, ka'annaha mau'izatu muwaddi', seolah-olah ini wasiat perpisahan. Artinya betapa dahsyat dan menyentuh hatinya wasiat Nabi pada ketika itu, sampai durang pun terklik macam mungkin ini wasiat perpisahan ni. Fausina, maka durang pun minta Nabi bagi kami wasiat, bagi kami nasihat. Qala usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Perhatikan apa wasiat Nabi di sini, sebab ia menyimpulkan apa yang penting daripada agama, dan lebih-lebih lagi sebab ini antara wasiat terakhir Nabi SAW-nya. Usikum bittaqwallahi ta'ala. Nabi mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan ini menyimpulkan dan merangkumi dan mencakupi banyak perkara dalam agama tadi. Taat kepada perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Wasam'i wa ta'ah, dan dengar dan taat. Maksudnya dengar dan taat arah siapa? Arah ulul amri, arah pemerintah kaum muslimin. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memerintah ataupun menjadi ulul amri arah kamu itu ialah seorang hamba. Artinya orang betapa contoh ekstrim betapa ada orang yang paling hina tu boleh jadi ulul amri, dan pada ketika itu juga, pada situasi itu juga tadi masih wajib untuk taat arahnya. Artinya siapa yang menjadi ulul amri, indah kira siapa daripada kalangan kaum muslimin, wajib untuk taat kepadanya. Ini mengingatkan tadi arah hadis ad-dinun nasihah, dan di antaranya ialah an-nasihatu li a'immatil muslimin, kata ni Nabi SAW. Artinya din itu nasihat untuk siapa? Di antaranya ialah a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin. Dan apa maksud nasihat bagi a'immah al-muslimin? Taat kepada bisdurang dan menolong durang dalam pemerintahan durang. Dan di sini Nabi SAW mewasiatkan benda yang sama, as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat arah siapa? Pemerintah kaum muslimin pada perkara-perkara yang indah berkaitan dengan perkara yang mungkar. Dan di sini juga sebenarnya di antara implikasinya juga ialah untuk menjaga nyawa kaum muslimin. Sebab kalau dia kata ni kalau dia kata ni ada sama' wa ta'ah pada pemerintah kaum muslimin, maka akan terjadi perpecahan yang benar-benar perpecahan, dan sehingga perpecahan itu boleh membawa kepada pertumpahan darah. Dan macam yang tadi disebutkan sebelum ini, pertumpahan darah kaum muslimin dan hilangnya nyawa kaum muslimin itu salah satu benda yang dahsyat dan besar di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu benar-benar ditekankan oleh Nabi di sininya as-sam'i wa ta'ah, sama' wa ta'ah, dengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin untuk menjaga darah dan nyawa kamu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan siapa yang panjang umurnya akan melihat ikhtilaf yang besar, dan itu memang jelas pada zaman sahabat sudah berlaku. Perang Siffin, perang Jamal, artinya perang di antara para sahabat memang telah berlaku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kamu berpegang arah sunnahku, artinya apa yang ku tinggalkan itu daripada ajaran-ajaran agama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Siapa? 4 orang khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman sama Sayyidina Ali. Keempat sunnah bisdurang, maksudnya kebiasaan dan cara durang mentadbir agama itu sendiri. Artinya bukan dari segi politik sahaja ni, bukan. Tapi lebih kepada cara durang mentadbir agama tu, urusan agama tu macam mana. Mesti kita ni contohi. Artinya selain daripada sunnah Nabi, tadi mesti melihat macam mana para sahabat ni, terutama 4 sahabat yang menjadi khulafa rasyidin ini, mengimplementasikan dan mengaplikasikan sunnah Nabi SAW pada kezaman bisdurang. Artinya untuk supaya kita ni melihat, bukan kita ni melihat kepada durang punya decision atau luan-luan sahaja, tapi malah cara durang membuat decision itu, cara durang berijtihad, dan cara durang menyusun ataupun mengimplementasikan sunnah itu macam mana pada keadaan-keadaan yang durang hadapi. Sebab tu dan ini ialah jaminan daripada Nabi SAW bahawa keempat khulafa rasyidin itu durang
Khulafaur Rasyidin yang dibagi hidayah dan dibagi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Maka tani boleh mengambil daripada diorang punya sunnah. Ya, abdu alaiha bin nawajid. Pigang sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu dengan gigi geraham. Sebab gigi geraham yang paling ujung anak. Mun tani pigang pakai gigi geraham, mun tani gigit something sampai ke geraham, dia dapat lapas tu. Berbanding kalau tadi gigit di depan lah, gigit belakang, artinya dapat lapas. Maka cuma tu analoginya tadi mesti memegang sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Cara diorang memahami dan mengimplementasikan sunnah Nabi SAW. Dan ani mengulangi semula hadis yang awalnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu daripada agama kami, apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Di sini diulangi semula pemakna yang sama. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hati daripada perkara-perkara yang baharu. Perkara-perkara yang baharu di sini maksudnya perkara-perkara yang langsung nada asas dan asalnya daripada dalil-dalil agama. Artinya perkara-perkara dalam agama ataupun yang dianggap sebagai sebahagian daripada agama, mesti sekurang-kurangnya ada dalil ataupun balik semula kepada dalil dalam agama kita ni. Dia boleh ya nyorang cuma tu saja. Contohnya macam, okay, aku bagi contoh yang payah sedikit lah. Sebagian daripada pengkaji menganjurkan supaya pentafsir-pentafsir moden memasukkan tafsiran yang berbentuk gender sensitif. Di mana dorang boleh benda tu? Ada kinda ia punya asasnya dalam agama? Tidak. Malah asasnya dorang ambil dari luar. Dari mana kita ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala ataupun Rasulnya untuk mentafsir Quran dengan lens gender sensitif? Mana ada? So, itu antara contoh perkara-perkara yang muhdatsat dalam agama. Akidah yang muhdatsat, akidah yang nada ia punya, contohnya akidah yang nada asasnya dalam agama, ada dalil dan asas dalam agama. Maka perkara-perkara cuma ni hati-hati, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Pasal muhdatsat ni namanya ialah bid'ah. Bid'ah ni semua bid'ah ialah sesat. Dan bid'ah lagi sekali kata ni ialah perkara-perkara dalam agama yang ataupun dianggap sebagai sebahagian daripada agama, tapi nada ia punya asasnya dalam agama. Dan kalau tadi kan balikkan semula kepada adat ataupun cara Khulafaur Rasyidin berijtihad, kita akan lihat bahawa contohnya apa perkara baru yang dorang lakukan. Mengumpul Quran. Mengumpul Quran perkara baru, kena perkara baru. Ya, ada juga perkara baru tu. Memang ada. Daripada kaya bid'ah, indah. Sebab ada dalil dan asalnya dalam agama. Mengumpulkan orang untuk sembahyang tarawih berjemaah 20 rakaat di masjid pada bulan Ramadan. Ada kena zaman Nabi? Nada. Tapi ada kaya bid'ah? Bukan. Sebab ada dalil dan asasnya daripada agama. Azan kedua, sembahyang Jumat. Ada kena zaman Nabi? Nada. Tapi dibuat oleh Sayyidina Utsman. Tapi ada kaya digala bid'ah ataupun muhdatsat yang dicela? Indah. Kenapa? Sebab ada ambilan dan dasar dan dalilnya daripada agama. Cuma tu cara kita memahami agama ni. Yang ya agama ni indah sampit tapi dia luas. Artinya yang ngam-ngam. Indah sampit yakni indah terhad kepada apa yang ada zaman Nabi sahaja. Sebab hatta zaman sahabat banyak pembaharuan dilakukan. Tapi ia indah terlampau luas sampai ia antam-antam. Sebab mesti juga ada ia punya dalil dan asas value-nya daripada agama kita ni. Cuma tu. Maka itu yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini.